Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan sentiasa jaga diri, pastikan duduk rumah saja. Okey, jadi pastikan selamat semua. Okey, baik. Jadi hari ini kita sambung lagi topik pembelajaran yang kita dah belajar pada hari semalam. Hari semalam kita dah belajar berkenaan dengan bab pemasaran iaitu 3.11 menyatakan maksud pemasaran dan juga menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey, baik. Jadi untuk hari semalam pelajar sepatutnya sudah dapat menyatakan apa maksud pemasaran kan. Jadi kemudian cikgu dah jelaskan ada 8 peranan reka bentuk dalam pemasaran. Jadi harap semuanya masih ada dalam awak punya simpanan memori tu. Okey, baik. Jadi hari ni kita nak sambung lagi 3.13 dalam bab pemasaran ini iaitu mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, baik. Satu objektif ini sahaja yang kita nak capai untuk hari ini. Harap semua boleh ambil perhatian yang ini. Okey, baik. Jadi jom kita tengok untuk 3.13 cikgu akan cuba dalam tempoh 15 minit paling lama lah. Okey, kita cuba. Okey, baik. Jadi untuk mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan, yang pertama sekali kita kena tahu dahulu apa itu iklan. Apa dia punya definisi dia. Okey, jadi untuk iklan, pengiklanan didefinisikan sebagai segala macam bentuk penyajian, okey, penyajian dan promosi idea. Okey, nak promote barang ni bukan senang kan. Jadi kita kena pelbagaikan pecahan idea. Okey, dan promosi idea barang atau jasa non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Jadi itulah maksud ataupun definisi bagi iklan tu sendiri. Okey, jadi baik. Yang ni yang pertama sekali kena ingatlah siapa yang bagi tahu ini, yang takrif ini siapa yang takrifkan dan bila dan apa yang dia takrifkan ni awak kena ingatlah. Okey, baik. Kenapa kita buat iklan? Kenapa buat iklan? Semestinya kita iklan ni untuk promosi awak punya produk lah. Awak punya produk tadi kan cikgu dah bagi tahu sebelum ini. Untuk bab ketiga ni awak sepatutnya dah ada satu produk. Okey, produk yang awak dah buat tu sebab yang kedua itu. Okey, jadi sekarang ni kita nak promosi. Kita nak memperkenalkan, kita nak meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk. Awak punya produk tu kita nak bagi orang kenal. Itu tujuan dia. Kita nak perkenalkan, kita nak, kalau sebelum ni tak laku kan, kita nak bagi lebih laku, lebih laris jualan. Perkhidmatan ataupun idea oleh penaja yang dikenal pasti. Itu tujuan kita buat pengiklanan. Okey, baik. Jadi untuk media pengiklanan ada dua. Ini panjang lebar cerita, cuma cikgu nak fokus kat sini. Ada dua. Media massa ataupun kita boleh guna media cetak. Kat sini jelas kat sini jelas. Maksudnya media massa awak pun dah dapat tahu. Okey, media massa. Kan, media massa. Media massa, media cetak. Okey, dia punya nama tu sepatutnya awak dah jelas. Okey, media massa, TV, radio. Okey, media cetak. Okey, macam mana surat khabar apa semua tu kan. Okey, baik. Jadi itu dia punya media massa, media cetak. Lepas ni kita cerita lagi. Cuma dari segi gambaran awal tu awak dah dapat tahu. Okey, itu kita punya jenis media pengiklanan. Okey, baik. Media massa. Ni cikgu dah bagi tahu tadi. Okey, merujuk kepada pelbagai teknologi media yang bertujuan untuk mencapai sejumlah besar pengguna media melalui komunikasi massa lah. Okey, baik. Jadi kita nak capai berapa banyak pengguna yang kita boleh sasarkan menggunakan teknologi media massa. Okey, contohnya seperti apa? Contoh ni memang awak kena ingat lah. Okey, sebab dalam soalan paling senang dia boleh tanya, senaraikan contoh-contoh ataupun ni media massa kan. Jadi awak kena ingat. Untuk media massa, radio, rakaman muzik. Ini kadang-kadang rakaman muzik tak tepat. Jadi awak pun pangkah. Padahal benda tu betul. Okey, filem. Awak pergi tengok filem kan. Dia punya tu sebelum keluar filem tu dia tayangkan iklan-iklan yang ada kan. Baik, television.
Oh, yang ni paling mahal lah, television kan. Okey, internet. Okey, dalam internet tu dia ada macam-macam. Kalau dulu yang lebih famous, kalau dulu dia famous dengan laman web kan. Okey, sekarang ni laman web dah kurang punya ni. Okey, baik, tapi laman web pun masih ada lah, boleh diterima lah. Okey, blog, email, laman sosial. Ini antara yang sekarang ni paling famous lah, laman sosial, Facebook, apa semua tu. Okey, baik. Jadi, untuk menyalurkan maklumat ataupun periklanan mereka melalui peralatan elektronik yang sedia ada. Jadi, media massa ni, ingat dia punya apa yang kita dah cikgu dah sebut tadi, radio, rakaman muzik, filem, televisyen, internet, itu semua awak kena ingat dia punya tu. Okey, baik. Kemudian media cetak. Media cetak, benda yang kita cetak dan paparkan. Okey, seperti akhbar. Okey, buku. Buku-buku kan. Risalah macam ni kan, dia buat risalah. Okey, ataupun komik boleh untuk menyebarkan maklumat mereka. Awak beli komik, dalam tu baca-baca-baca, selit ada iklan. Kan? Ataupun macam gini kan, billboard ni. Okey, pun kita kira sebagai media cetak. Okey, baik. Jadi, dua jenis tadi, media massa, media cetak. Jadi ingat kalau ditanya media massa, apa contoh-contoh dia? Okey, yang tadi, media cetak yang ini. Okey, baik. Jadi, ini masuk yang tadi, 3.13 tadi. Kita nak tahu bagaimana kaedah reka bentuk pengiklanan ini. Bagaimana cara kita nak buat. Ada satu, dua, tiga. Ni sambil-sambil cikgu tulis awak ingat 4, 5, 6, 7. Okey, 7 kaedah yang kita boleh buat untuk reka bentuk pengiklanan. Okey, baik. Kita pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu matlamat produk. Okey, untuk matlamat produk, okey, untuk yang ini kita fokuskan hanya kepada matlamat produk. Maksudnya bila awak buat iklan tu, kita fokus pada kenapa kita buat produk itu. Kan? Kenapa produk itu dibuat? Contohnya macam gini kan. Ni Polydent ni. Okey, Polydent ni dia bagi tahu, Polydent ni kita nak tunjuk okey ni untuk bagi awak punya gigi palsu tu kekal bersih kan. Jadi ini kita namakan sebagai kaedah yang pertama, kita nyatakan terus matlamat produk yang kita buat sekarang itu. Okey, ni contohnya macam gini kan. Ni. Okey, iklan Polydent dihasilkan dengan matlamat membantu pengguna gigi palsu mengekalkan kebersihan gigi masing-masing setelah digunakan. Dia bagi tahu terus kat situ matlamat produk, kenapa produk tu dibuat. Itu matlamat produk. Okey, baik. Itu yang pertama, matlamat produk. Yang kedua, penyampaian fakta. Okey, menyampaikan fakta secara tepat kepada pengguna. Teknik ini biasanya untuk produk yang memerlukan bantuan teknikal dari segi penggunaan dan pengendalian produk. Okey, contohnya seperti iklan-iklan Smart Shop. Macam sekarang ni kan banyak kan, Go Shop, Wow Shop. Macam-macam dia punya iklan. Tapi dia punya iklan tu, kalau dia cerita berkenaan dengan contohnya Starika kan. Dia ambil masa 20 minit, 15 minit untuk cerita berkenaan dengan kelebihan-kelebihan Starika tu. Apa dia punya kelebihan dia, apa dia boleh buat baju tu, macam cara guna dia. Dia sampaikan semua fakta berkenaan dengan produk tersebut. Kan? Jadi itu jelas berkenaan dengan produk tersebut. Jadi itu kita panggil sebagai penyampaian fakta. Okey, baik. Yang ketiga, matlamat produk, penyampaian fakta. Yang ketiga, kenyataan merangsang. Ini banyak diguna pakai dalam iklan-iklan sekarang ini. Okey, ni iklan dimulakan dengan soalan yang merangsang pemikiran pengguna. Okey. Kaedah ini biasanya digunakan dalam media cetak lah. Okey, untuk kenyataan merangsang ini diguna pakai dalam kebanyakan media cetak. Okey. Contohnya tajuk-tajuk akhbar biasanya akan memaparkan tajuk-tajuk sensasi yang akan menarik perhatian pengguna untuk mengetahui dengan lebih lanjut isi kandungannya. Kan, kalau kita tengok macam gini kan. Bila kita tengok akhbar tu, mesti ada benda ni. Akhbar memang biasanya ada lah. Contohnya, mengamuk pukul saudara sampai mati. Kita pun baca tu. Wow, kan. Apanya dia punya isi ni. Kan. Dan akhbar dia biasanya dia pandai. Dia akan buat dia punya cerita ni. Okay, dia tulis kat sini, tulis kat sini. Dan dia tak akan habis kat sini.
Biasanya dia akan tulis lihat sambungan muka 10. Dia tak akan tulis lihat sambungan muka 1. Muka 2, sebab nanti kalau kita muka 2 kadang-kadang orang tengok tu balik situ dia punya apa page tu, kita belik tu kan, terus jumpa tu kan dia punya page. Tak, dia akan letak page yang jauh-jauh. Jadi itu pandai dia. Okey, kita belik situ dia punya page tu, biasanya page ke-5, ke-6, macam gitu. Jadi dia akan letak tajuk-tajuk yang memang kita merangsang orang, ish, kena beli ni. Kena beli. Okey, jadi ataupun dekat awak tengok dekat pasar raya kan, potongan sehingga 50%, potongan sehingga 90%. Okey, beli satu percuma 3. Kan. Okey, servis percuma selama 5 tahun. Itu semua kenyataan merangsang. Yang mana kita tengok tu kan, wow kan dia punya tu kan. Gitu kan. Jadi, oi, menarik ni. Kan. Okey, baik. Jadi seterusnya. Tadi dah 3. Perbandingan keluaran. Perbandingan keluaran, kalau kita tengok kan, perbandingan antara produk yang ingin dipasarkan dengan produk pesaing. Cuma yang pesaing ni dia tulis X lah. Dia tak tulis lah jenama tu. Kalau tulis jenama tu kena saman nanti. Okey, dia tulis sini. Okey, ni Pampers bila dia siram air ni kan, dia siram air macam dia punya ni meresap habis semua baik kan. Okey, ni baik, dia tunjuk produk dia. Ini awak biasa lihat lah kan kalau dekat TV kan. Okey, kalau macam ni X ni dia siram ni nanti macam curah-curah air ni keluar kan, dia tak lekat sangat. Okey, ni contohnya iklan lampin pakai buang lah. Ini contoh. Okey, baik, itu perbandingan keluaran. Itu yang keempat. Okey, yang kelima, demonstrasi. Menunjukkan ciri-ciri tertentu sesuatu produk. Demonstrasi ini boleh ditunjukkan dalam dua keadaan. Okey, keadaan sebenar, menunjukkan kefungsian sebenar produk. Okey, contohnya kita kan siram air kat Pampers ni juga kita tunjukkan dia meresap. Cara dia meresap tu, itu demonstrasi sebenar. Maksudnya kita letak Pampers, letak air kan. Letak air kita tunjuk kat situ Pampers tu memang boleh meresap air. Cuma kadang-kadang kita tengok sekarang ni iklan-iklan macam gini jarang dipaparkan. Sebab kadang-kadang bila kita nak tunjuk demonstrasi tu dekat TV dia memakan masa yang lama. Sebab iklan ni bila dia memakan masa yang lama, dia punya bayaran dia lagi mahal lah. Dia punya tu kan. Okey, contohnya macam inilah yang cikgu dah beritahu tadi, lampin pakai buang serapan air tersebut. Okey, baik. Jadi orang tengok tu kan, dia punya, betul lah, betul-betul boleh pakai lah produk ni gitu. Okey, baik. Yang kedua, contohnya keadaan simulasi. Yang ni dia buat simulasi. Contohnya dia nak tunjuk sebuah kereta yang mana kereta ini apabila dinaiki oleh seseorang, dia letak patung lah. Apabila berlanggar dengan sesuatu kan, bila berlanggar dengan sesuatu, apa impak dia. Okay, dia tunjuk kat situ apa yang akan berlaku. Contohnya iklan kemalangan jalan raya ni lah. Okey, ni iklan kemalangan jalan raya, dia tunjuk patung, bila berlaku crash kat sini, dia tunjuk keadaan patung itu. Okey, dia tunjuk kereta ni habis remuk dengan orang patung tu yang mewakili orang, memang habis akan kalau kita orang tu boleh mengakibatkan injured, meninggal apa semualah. Jadi itu keadaan simulasi dia. Dia nak bagi kesedaran kat situ bahayanya apabila kita memandu secara berbahaya, melulu kan. Dia punya tu. Okey, ni simulasi lah. Membuat demonstrasi dalam keadaan seolah-olah berada dalam keadaan sebenar, situasi sebenar. Okey, baik. Yang apa dah tadi? Demonstrasi kan. Okey, baik. Yang kelima. Okey, yang keenam, gambar pegun. Ini kalau kita nak beli kereta kan, kalau kita pergi dekat showroom, dia akan bagi dia punya brochure. Dia punya tu nanti dia punya tu semua nanti bila brochure dia punya brochure dia tu akan ada gambar-gambar kereta, bahagian dalam, bahagian luar, bahagian dalam, bahagian hadapan, bahagian bonnet kereta. Dia akan bagi semua sekali. Jadi orang boleh lihat. Okey, yang dekat pasar raya pun dia akan bagi. Orang boleh lihat, cantiknya bahagian hadapan dia, cantiknya bahagian bonnet dia, cantiknya bahagian depan dia. Jadi gitu kan. Jadi ini gambar pegun. Gambar pegun ni gambar tak bergerak lah. Dia just fokus pada part mana yang dia nak fokus.
Okey, produk sesuatu keluaran akan menjadi fokus atau tumpuan dalam sesuatu iklan, terutamanya untuk iklan media cetak. Okey, contohnya memfokuskan hanya kepada bahagian dalaman kereta untuk menunjukkan kelebihan terhadap sesebuah keluaran terbaru. Ditunjuk, okey, dashboard dia tu baru. Memanglah baru kan. Dia tunjuk dashboard dia tu, dia punya reka bentuk tu baru. Jadi orang tengok tu, cantiknya dashboard ni. Dashboard kita kat rumah tu biasa-biasa kan dia punya tu kan. Jadi dia punya steering dia macam mana dia tunjuk. Gambar pegun dia tak dia punya ni. Okey baik, dan seterusnya kiasan ataupun ibarat. Ini last kali, yang ke-7 tadi. Okey baik. Mengambil contoh lain yang lebih kreatif untuk menunjukkan kesan yang dialami oleh pengguna apabila menggunakan sesuatu produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Jadi contohnya bila kita pakai, dia bagi tahu kat sini kiasan ataupun ibarat ni, kita pakai minyak Shell V-Power 97, kita pakai MyV je. Kan kereta kita MyV je. Kan. Tapi bila kita pakai MyV tu, bila isi minyak Shell V-Power 97 ni, ibarat kereta kita tu macam Ferrari lah. Laju macam Ferrari. Tu dia nak gambarkan macam gitu. Kiasan ataupun ibarat. Kan dia punya tu. Okay, pakai MyV tapi bila isi minyak ni, jadi kereta tu macam Ferrari kan. Itu kiasan kiasan. Itu kaedah reka bentuk yang ke-7. Jadi ingat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kaedah reka bentuk pengiklanan yang awak boleh guna. Okey, untuk hasilkan iklan awak tu nanti. Okey, jadi tamat untuk kelas hari ini. Cikgu ucapkan semoga awak sentiasa sihat. Dan jangan lupa buat tugasan nanti. Kita jumpa pada next class. Assalamualaikum dan stay safe. Jaga diri semua. Okay, baik.